prestasi Malaysia di mata dunia semakin baik. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya, Miza Yusni Muhammad dalam Berita Tengah Hari. Angin kuat meratah bumbung rumah dan kira-kira 20 buah rumah di Kampung Kuala Salah Alusta, Kedah rosak akibat dilanda ribut awal pagi tadi. Menurut penduduk, kejadian ribut diikuti hujan lebat berlaku kira-kira pukul 4 pagi. Kejadian berlaku sangat pantas dan mereka tidak sempat menyelamatkan barangan elektrik dan perabot. Yang dalam pukul 4 lebih, rumah yang kerosakan seperti tengok dalam kandilah kemarin ni. Lebih kurang 20 biji rumah lah. Jadi ada angin kuat, ribut sekali. Jadi angin putih beliau. Jadi angkat rumah tu. Kerosakan sini lah katanya. Masa kejadian tu? Masa kejadian ni lebih kurang pukul 3.50 kami duduk mula angin dulu. Angin mula dulu dia main tak derai, bunyi prok. Yang kedua pun dia melekat. Prok. Masa tu kami tak panik dulu. Tak panik tu. Hujan tak lagi. Mula angin dulu. Angin licin. Tambah mereka, hujan lebat serta angin kuat menyebabkan bumbung rumah penduduk diterbangkan, manakala sebahagian lagi rumah mengalami kerosakan di bahagian dinding. Semua penduduk bagaimanapun dilaporkan selamat. Sementara itu, seorang penghuni pusat jagaan orang tua di Petaling Jaya, Selangor rentung dalam kebakaran di premis tersebut tengah malam tadi. 14 lagi penghuni dan penjaga pusat berkenaan bagaimanapun terselamat. Menurut Pengarah Selangor, Wan Mat Razali Wan Ismail, kejadian berlaku di Seksyen 5 Petaling Jaya. Pihaknya menerima laporan mengenai insiden pukul 12.13 tengah malam. 14 pegawai dan anggota dikerah ke lokasi kejadian. Kebakaran bagaimanapun terlebih dahulu berjaya dipadam orang awam. Pemeriksaan bomba di lokasi menemukan mayat seorang wanita yang sudah rentung dalam sebuah bilik. Penghuni lain bagaimanapun tidak mengalami kecederaan. Punca sebenar kejadian sedang dikenapasti. Malaysia kini semakin baik serta dikenali di pentas dunia dan mampu menarik pelaburan luar. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia berikutan tata kelola dan dasar serta kestabilan politik negara. Nama kita naik balik di mata dunia. Itu penting, saudara. Hidup kita ni apa? Maruah. Negara kita ni ada integriti, respected by the international community. Betul, saya melawat ni sekat ASEAN saja dengan negara China. Belum pernah seorang Perdana Menteri diundang ke sidang antarabangsa dan lawatan luar negara sebanyak yang diundang sekarang kepada kita. Sebabnya apa? Sebab sekali lagi negara aman, politik stabil, kawan-kawan kita sepakat untuk jaga negara, dasar ekonomi jelas, ekonomi badani kita umumkan. Beliau berucap pada program Jelajah Perpaduan di Pejabat Parti Keadilan Rakyat Kuala Pilah. Terdahulu ketika berucap pada ceramah umum di Rompin, Datuk Seri Anwar berkata pihaknya mendukung politik matang bagi menjamin kestabilan politik negara demi kesejahteraan rakyat. Ini new mature politics in this country. Politik baru yang lebih matang. Kerana kita tahu tanpa semangat perpaduan di kalangan semua kaum dan parti-parti politik penting, negara tidak akan selamat. Yang penting jangan tolak ansur soal prinsip. Jelas beliau, kerajaan kini bertanggungjawab dalam menjaga hak setiap rakyat, tidak kira bangsa maupun agama, bagi memastikan kelestarian kerajaan perpaduan. Penduduk setempat ambil peluang jana pendapatan dan tingkatkan ekonomi dalam tempoh kempen pilihan raya berlangsung. Jadi untuk perkongsiannya di Port Dickson bersama-sama Alif Ashraf Kamarun. Silakan Alif.
Baik, kini saya berada di salah sebuah kawasan peranginan Port Dickson yang mana terdapat ramai penjaja-penjaja kecil meniaga di sini. Dan menurut tinjauan saya hari ini, rata-rata peniaga di sini mendakwa limpahan rezeki tidak hanya terhad daripada pekerja dan penyokong parti. Malah, kehadiran orang luar yang sekadar ingin meninjau perkembangan kempen di sesuatu kawasan turut menjadikan perniagaan mereka lubuk rezeki. Dan pantai Port Dickson masih lagi memiliki daya tarikan tersendiri dengan keindahan pantai yang dimiliki dan beberapa kemudahan fasiliti yang menjadi faktor peningkatan kemasukan pelancong di sini. Justru para peniaga di sini keseluruhannya yang boleh dapat saya katakan bukan sahaja pada musim PRU, malah pada hari-hari lain juga mendapat sambutan yang cukup baik. Dan untuk pengetahuan anda, di Parlimen P132 Port Dickson ini terdapat 5 don iaitu N29 Cuah, N30 Lukut, N31 Bagan Pinang, N32 Linggi dan N33 Seri Tanjung. Dan jumlah keseluruhan bagi pengundi di ke-5 don ini melibatkan 109,818 pengundi. Selain dari itu juga, saingan bagi ke-5 don itu hanya melibatkan pertembungan 1 lawan 1 di mana yang bakal menjadi tumpuan adalah calon Barisan Nasional bagi don N31 Bagan Pinang, Muhammad Najib Muhammad Isa yang merupakan anak kepada mantan Menteri Besar Negeri Sembilan iaitu Tan Sri Isa Abdul Samad yang mendapat saingan dari calon Perikatan Nasional Abdul Fattah Zakaria. Baik, sekian sahaja laporan saya dari Negeri Sembilan yang sahih di RTM. Baiklah Alif, saya ketika ini berada di Sungai Burong bagi mendengar harapan pesawat dan petani di kawasan ini terhadap calon yang akan mengemudi N08 Sungai Burong. Untuk itu saya bersama dengan seorang petani iaitu Nur Azmi Ahmad Zaman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Nur Azmi Ahmad Zaman daripada N08 Sungai Burong. So kita orang petani dan pekebun di sini mengharapkanlah pada calon-calon yang akan bertanding dan menang di Don Sungai Burong ni, kami memohon pada mereka membawalah suara-suara petani, khususnya petani tanaman kontan serta sawah ni, agar nasib kami dibela seperti sekarang ni. Tuan-tuan, sekarang ni sedia maklum harga barang telah input terlalu amat tinggi dengan kos baja memang amat terlalu tinggi yang sangat membebankan, agar supaya suara kami ini didengari oleh pemimpin yang akan naik di Sungai Burong ini. Okey, terima kasih Encik Azmi, dan saya juga bersama dengan seorang lagi iaitu Encik Zamri Mitsu. Silakan Encik Zamri. Encik Zamri, macam mana dengan harapan Encik Zamri sendiri kepada calon yang akan menang di N08 Sungai Burong ini? Saya berharap siapa yang calon yang menang nanti untuk menambah baiklah untuk petani kampung Sungai Burong ni, untuk macam insentif padi semua dia dah ada. Sekarang ni yang belum ada untuk pekebun-pekebun ni je yang tak ada insentif. Sebab dengan harga barang terlampau tinggi, kos dekat kampung ni pun terlampau tinggi lah. Sekarang ni macam mana Encik Zamri? Sekarang ni barang input terlalu mahal. Harga macam petani-petani ni, harga yang kita keluar sayur memang harga tak menentu. Banyak yang rendah daripada yang tinggi. Harapan tu kepada calon yang menang akan membantulah petani di kawasan ini. Saya harap memang macam itulah. Siapa calon yang menang nanti dapatlah membantu petani-petani kat sini, dapat pesawah kat sini. Terima kasih Encik Zamri. Dan seperti yang semua maklum, bagi N08 menyaksikan pertembungan 1 lawan 1 antara calon Barisan Nasional Muhammad Mahir Ramli dan calon Perikatan Nasional iaitu Zamri Zainuddin. Di N08 ini mempunyai 31,715 pengundi berdaftar. Untuk itu, sekian dulu laporan saya di N08 Sungai Burong. Kita ke Kedah bersama dengan Hidayah yang saya hanya di RTM. Ya, Zana, memasuki hari keempat, kempen pilihan raya umum ke-15 Dewan Negeri Kedah ini juga semakin bertambah meriah dengan kibaran bendera daripada calon-calon parti yang bertanding dan juga gerak kerja parti-parti yang telah bermula pada seawal pagi lagi. Jadi apa yang saya dapat kongsikan dan ketika berada di persimpangan lampu isyarat Kampung Berjaya ini ialah mengenai proses pembangunan fizikal yang telah dijalankan oleh Kerajaan Persekutuan. Jadi untuk makluman anda,
projek pembinaan penggantian Jabatan Manjalara ini telah bermula pada 9 April tahun ini dan ia jangka akan siap pada tahun 2025. Dan sedikit perkongsian yang saya dapat paparkan kepada anda reaksi penduduk setempat dengan pembinaan projek pembinaan jambatan ini. Kami kena sabarlah, tapi baguslah dia ada kegunaan dia, sebenarnya kebaikan dia. Mungkin dia nak perluaskan, nak perbesarkan. Jadi senanglah untuk orang yang nak guna tu, dulu jambatan tu kecil. Sekarang dia pun nak perbesarkan. Jadi taklah apa dia suntuk sangat ni kan. Kalau kata dah siap nanti ni, insya-Allah kot boleh ramai pasal jambatan tutup. Jadi kurang sikit lah. Macam jadi tumpuan tu tak ramai pula ni. Jadi orang nak main pun susah. Jalan jadi jauh. Jadi market ni macam kalau hujan ke apa kan. Orang tak ada nak duduk. InsyaAllah lepas ni lebih, kalau siap tu lagi cepat tu, insyaAllah boleh ramai lagi. Baik, itu yang dapat saya kongsikan apabila projek Jambatan Manjalara ini siap kelak, yang mana ia memberi impak yang besar kepada penduduk sekitar, ekonomi serta aspek pelancongan. Jadi untuk pengetahuan anda juga, di sekitar kawasan ini sememangnya terdapat pelbagai sektor ekonomi daripada peniaga kecil sehingga kepada sektor-sektor perindustrian. Antaranya yang saya dapat kongsikan kempen yang dijalankan oleh calon daripada N12 Suka Menanti, Datuk Zamri Yusof. Turut mengiringi beliau ialah Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Jadi setakat itu yang saya dapat kongsikan suasana pilihan raya kempennya di negeri Kedah ini pada hari keempat. Jadi langsung ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Hidayah, Zana dan juga Alif atas laporan sebentar tadi. Kerajaan sedang meneliti keperluan mewujudkan kerangka kawaselia bagi menangani isu berkaitan teknologi kecerdasan buatan AI. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadil, ia wajar susulan penggunaan aplikasi generatif AI yang semakin meluas di negara ini. Jelas beliau, tenaga pakar dari dalam kerajaan dan industri akan dikumpul bagi memahami beberapa cabaran termasuk isu etika melibatkan AI. Memandangkan ia mungkin mempunyai kesan kepada pekerjaan, ya, dan masa yang sama, kalau kita lihat perkembangan terbaru di beberapa negara, ada penyedia perkhidmatan generatif AI seperti ChatGPT yang telah disaman oleh kerajaan-kerajaan tertentu kerana isu perlindungan data. Tambah beliau, pihaknya akan bekerjasama dengan Kementerian Sains, Inovasi dan Teknologi bagi usaha itu. Beliau bercakap kepada media selepas merasmikan Majlis Public Sector Day Malaysia 2023 di Putrajaya. 5 tekad untuk 5 tahun dengan 52 tawaran dalam aspek pembangunan negeri. Perkara itu diumumkan Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari. Sebenarnya 5 tekad ini merupakan tawaran kita kepada rakyat negeri Selangor bagi kerajaan perpaduan mengetuai serta mentadbir negeri Selangor untuk tempoh 5 tahun mendatang. 5 tekad diumum melibatkan aspek ekonomi unggul, merangkumi bidang pendidikan dan pekerjaan berpendapatan tinggi, juga aspek agama, pentadbiran yang cekap, pembangunan mampan serta sasaran sebagai negeri penyayang. Beliau merasmikan program pelancaran tawaran Kita Selangor 5 tekad untuk 5 tahun di Dewan Raja Muda Musa Shah Alam malam tadi. Kemudahan infrastruktur di Pekan Jitra perlu penambahbaikan. Penduduk setempat berharap mendapat kemudahan yang lebih selesa, juga penyediaan kawasan perniagaan yang lebih baik. Ketua Wanita Pakatan Harapan yang juga calon N06 Jitra, Datin Sabrina Ahmad, sempat meninjau sekitar Pekan Jitra dan menyantuni penduduk setempat. Beliau turut menyelami keinginan penduduk pekan tersebut, antaranya keperluan peluang pekerjaan yang lebih banyak kepada golongan muda. Saya bukanlah orang berada di atas. Bapa saya seorang pesara tentera melalui kehidupan yang amat
sederhana, bukanlah nak kata susah sangat. Dan di sini, kenapa saya berada di sini juga perjuangan saya untuk rakyat. Perjuangan saya juga untuk anak bangsa. Perjuangan saya juga untuk wanita-wanita yang berada di negeri Kedah ini. Sementara itu, calon lawan dari Perikatan Nasional, Profesor Dr. Haim Hilman Abdullah turut turun padang bertemu orang ramai di sekitar Jitra. Beliau juga berkesempatan menerima memorandum daripada kumpulan belia yang bekerja sebagai penghantar makanan. N06 Jitra mempunyai 61,643 pemilih berdaftar. Perkembangan kognitif dan pertumbuhan fizikal kanak-kanak sihat yang optimum bertitik tolak dari 1000 hari pertama kehidupan. Bertemu kembali. Ringgit dibuka hampir mendata berbanding dolar Amerika Syarikat namun lebih tinggi berbanding mata wang utama lain pada sesi awal dagangan pagi tadi. Peserta pasaran masih mengambil sikap berhati-hati terhadap langkah mengetatkan dasar monetari global. Dan pada pukul 12.30 hari ringgit diniagakan pada 4.51 berbanding dolar Amerika. Berbanding dolar Singapura, ringgit disebut pada 3.38 dan berada pada 3.16 berbanding yen. Ringgit diniagakan pada 5.78 berbanding pound sterling dan disebut pada 4.95 berbanding euro. Manakala berbanding baht, ringgit didagangkan pada 13.20. Aktiviti jualan membabitkan saham wajaran tinggi terpilih menyaksikan Bursa Malaysia diniagakan bercampur-campur pagi tadi dan indeks FPMK LCI susut 4.84 mata kepada 1,454.59 mata setakat pukul 12.30 tengah hari tadi. Dan antara kaunter saham paling aktif, Safura Energy naik 1 sen kepada 4.5 sen, KGW bertambah 2.5 sen kepada 23.5 sen dan KNM meningkat setengah sen kepada 10 sen. Pertama pula muncul kaunter saham paling untung naik 17 sen kepada RM3.06, diikuti saham DKSH meningkat 15 sen kepada RM5.07 dan Bursa naik 13 sen kepada RM6.84. Percukaian tidak harus dilihat sebagai beban kepada orang ramai dan komuniti perniagaan. Dan menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, sebaliknya ia merupakan keperluan bagi memperkasakan rakyat selaras konsep ekonomi madani. Menurut Datuk Seri Anwar, Malaysia harus mengambil iktibar daripada situasi ekonomi semasa yang berlaku termasuk krisis ekonomi pada 90-an dan fasa COVID-19 untuk melakukan pembaruan cukai. Justeru kutipan cukai yang telus, berkesan dan meningkatkan pendapatan negara perlu dipertimbangkan. Our intention is of course to encourage them to be more productive and contribute to the nation. But as you know, for a growing economy with such ambition and to contribute to the welfare of those who have been deprived and marginalized, the taxation, the tax institutions and agencies must be very efficient, very clean and very effective. Beliau berucap dalam persidangan cukai kebangsaan 2023 di Ibu Negara. Tambah beliau, pihaknya akan melakukan libat urus bersama lembaga hasil dalam negeri bagi mendapatkan cadangan dan maklumat dalam memperkenalkan pengukuran cukai baharu. Antara perkara yang harus diambil kira termasuk mengenakan cukai terhadap perkara yang perlu sahaja dan tidak menjadi beban kepada pembayar cukai. 278 syarikat perusahaan kecil sederhana PKS menyertai Expo Malaysia Fest yang berlangsung 4 hari di Singapore Expo Changi. Expo edisi ke-6 itu menjadi penganjuran terbesar dengan mempromosikan lebih 2,000 produk keluaran Malaysia. Inisiatif dilaksana Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM melalui Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama mendapat reaksi positif dalam membantu usahawan meneroka pasaran luar negara.
Alhamdulillah kami baru first time berada di sini, okey, dan alhamdulillah juga diberi bila Fama buat program seperti ini, kami sebagai usahawan dapat meluaskan pasaran untuk meneroka pasaran di ekspor lah. Apa yang saya nampak, warga Singapura ni dia lebih suka kepada buah-buahan yang unik dan buah-buahan yang susah kita nak cari di negara kita sendiri lah, di Malaysia. So itu yang kita cuba bawakan buah-buahan daripada Borneo ni sendiri ataupun dipanggil buah-buah nadir ni lah. Antaranya longan kristal ni sendiri, kita ada bawa buah bambangan dan nanti kita akan ada bawa cili gronong dipanggil daripada Sarawak tu sendiri lah. Saya harap produk jagung ni memang boleh meletup lah. Dan saya harap Fama akan lebih lagi membantu usahawan dalam pelbagai lagi event-event luar negara. Of course, memang dia memberi peluang lah untuk usahawan muda ni berkesimpung dalam kita punya peluang yang disediakan oleh Fama ni. Jadi peluang ni kita kena rebut, dan yang pastinya kolaborasi lah antara pihak syarikat dan juga Fama ni antara kolaborasi yang sangat memberansangkan juga. Dalam perkembangan sama, Expo Malaysia Fest berjaya mencatat nilai jualan sebanyak 17 juta ringgit dan berjaya menarik lebih 135,000 pengunjung. Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama dalam kenyataan memaklumkan ia melebihi sasaran awal 10 juta ringgit. Sebelum ini, Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Chan Fung Hin memaklumkan sebanyak 10 tan buah-buahan dibawa masuk ke expo tersebut bagi memenuhi permintaan warga Republik itu. Expo berkenaan turut dirancang diadakan di Indonesia dan Timur Tengah bagi mempergiat aktiviti promosi produk agro makanan negara kepada masyarakat antarabangsa. Memulakan langkah pertama memerlukan 1000 kekuatan. Langkah seterusnya memerlukan nekat dan juga keyakinan. Namun anda semua perlu menyokong dan juga membantu mereka kerana kepilihan itu pasti. Sekurang-kurangnya 11 orang terbunuh dan 40 yang lain cedera dalam pertempuran selama 3 hari di kamp pelarian Palestin Al-Hilwah di selatan Lubnan. Menurut Agensi Kerja dan Bantuan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk Pelarian Palestin, UNRWA berkata pertempuran itu mula tercetus hujung minggu lalu. Pertempuran berlaku antara anggota pergerakan sekular Fatah, Presiden Palestin Mahmud Abbas dan pejuang yang berpangkalan di kamp terbesar di Lubnan terletak di bandar pesisir pantai Sidon. Pengarah Agensi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB di Lubnan, Dorothy Klaus berkata UNRWA menggantung sementara operasi di kamp itu akibat pertempuran terbabit. Katanya 2 sekolah UNRWA mengalami kerosakan dan lebih daripada 2,000 penduduk Ain Al-Hilwah terpaksa melarikan diri. UNRWA menggesa semua pihak untuk segera kembali tenang dan mengambil langkah yang perlu untuk melindungi orang awam termasuk kanak-kanak. Ain Al-Hilwah kini menempatkan lebih 54,000 pelarian berdaftar khas untuk rakyat Palestin yang dihalau keluar atau melarikan diri ketika Perang 1948. Junta Tentera Myanmar melanjutkan tempoh darurat buat kali keempat sejak rampasan kuasa pada 2021 dan perkara itu diumumkan Majlis Pertahanan dan Keselamatan Negara Myanmar semalam. Menurut laman sesawang Myanmar Now, tarikh darurat sepatutnya berakhir pada 31 Julai. Bagaimanapun dilanjutkan selama 6 bulan lagi. Kali terakhir junta melanjutkan darurat adalah pada Februari tahun ini. Majlis itu juga membincangkan pilihan raya yang tertangguh di negara Asia Tenggara itu. Terdahulu, pasukan tentera yang dikenali sebagai Tatmadaw melancarkan rampasan kuasa tentera pada 1 Februari 2021 menggulingkan kerajaan Liga Kebangsaan untuk Demokrasi dan memenjarakan barisan kepimpinannya termasuk Aung San Suu Kyi.
Bagi terus mempromosikan gaya hidup sihat, Kementerian Belia dan Sukan KBS sentiasa berusaha menyediakan prasarana sukan yang sesuai. Menterinya Hanayo turut menggalakkan pihak terlibat untuk mengutamakan pembinaan kemudahan itu terutama di kawasan kejiranan bagi memastikan orang ramai dapat bersukan dengan selesa. Bukan sahaja PBT, bukan sahaja pihak Persatuan Penduduk, pihak korporat, semualah kalau boleh utamakan tempat rekreasi, dan kalau kita ada dua option untuk pilih aktiviti apa, untuk parking ke ataupun rekreasi, saya galakkan semua, gesa semua untuk kita utamakan rekreasi untuk bersenam kerana memang yang ini diperlukan bukan saja untuk kanak-kanak, warga emas juga. Beliau ditemui ketika melawat gelanggang futsal yang telah dinaik taraf di Kampung Bahagia Segambut. Pengerusi Jawatankuasa Penduduk Kampung Bahagia, Muhammad Ishak, berterima kasih kepada kerajaan atas usaha itu demi kemudahan penduduk. Dengan ada padang futsal ni, kami rasa teruja dan terharulah, dan dapat kami memberi bakti kepada anak-anak remaja di Kampung Segambut yang berdekatan, terutama Segambut Bahagia, Tambahan, Dalam, Luar dan yang berdekatan kami untuk bersama-sama berkumpul pada waktu petang untuk melaksanakan aktiviti itu sukan. Kesatuan Berbasikal Antarabangsa UCI bersetuju mengembalikan semula Letua di Langkawi 2023 LTDL ke dalam kalender UCI berkuat kuasa serta merta selepas dikeluarkan minggu lepas. Perkara itu disahkan Dato' Amarjit Singh Gill, Ahli Jawatankuasa Pengurusan UCI. Beliau yang tiba di Glasgow, Scotland Ahad lalu telah menghadiri mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Badan Induk Berbasikal Dunia itu. Dalam mesyuarat berkenaan, beliau telah mengemukakan bukti pembayaran yang telah dibuat oleh penganjur terdahulu Human Voyage. Amarjit yang juga Naib Presiden Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia MNCF berkata beliau mengadakan pertemuan yang sangat positif dengan pengarah sukan UCI Encik Peter Van de Abel dan The Road Jabatan Jalan Raya di mana dia menekankan keperluan untuk jelajah itu dipulihkan serta-merta. Letua di Langkawi edisi 2023 dijadualkan berlangsung pada 23 hingga 30 September tahun ini anjuran Majlis Sukan Negara MSN. Sebanyak 22 pasukan telah mengesahkan penyertaan bagi memeriahkan edisi kali ini. Pertandingan perahu Naga Royal Pahang Dragon Boat Regatta yang diadakan sempena Pesta 188 di Sungai Kuantan berlangsung meriah. Sebanyak 35 pasukan membabitkan 500 peserta terlibat dengan 3 kategori dipertandingkan. Dalam kategori terbuka Pahang, Politeknik MT muncul juara manakala Kenu Putra A muncul sebagai naib juara dan RMP Pahang di tempat ketiga. Bagi kategori tertutup Pahang, RMP Pahang dinobatkan sebagai juara diikuti Haika Dragon Paddler 2 dan Majlis Bandaraya Kuantan ketiga. Sementara itu bagi kategori perlumbaan campuran pula, RMP Pahang A tamat di tempat pertama, pasukan Peching Utara A di tempat kedua, sementara pasukan RMP Pahang B tempat ketiga. Pemenang-pemenang kayuhan sejauh 400 meter itu menerima wang tunai RM5,000 bagi tempat pertama, RM3,000 tempat kedua dan RM2,000 bagi tempat ketiga berserta trofi bagi setiap kategori. Hadir mencemar duli pemangku Raja Pahang Tengku Hasan Al-Ibrahim Alamsyah Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah yang turut berkenan mengurniakan hadiah kepada para pemenang. Baik, berita tengah hari berakhir di sini. Terus setia bersama berita RTM untuk perkembangan sahih sepanjang masa. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.